Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam di majlis yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap para pelajar hadirin wal hadirat hafizakumullah. Setelah kita meneruskan pengajian kita muka surat 205, kita tinggal berapa hari je lagi, hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, mungkin Sabtu atau Ahad raya. Kemungkinan besar Ahad lah. So mungkin kita ada 4 hari lagi untuk kita khatamkan. Okey, penafian sifat kekurangan. Jadi qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Amin. Penafian sifat kekurangan di antara asas perbezaan antara manhaj Ahlussunnah secara umum dengan Salafi adalah bahawa Ahlussunnah berkeyakinan Allah dinafikan dan dibersihkan dari sifat-sifat kekurangan, meski itu tidak ada nas yang jelas yang sharih. Jadi ulama Ahlussunnah wal Jamaah sama ada iaitu kita dengan juga yang Salafi juga, memang kita menafikan atau menolak bahawa Allah SWT layak untuk disifati dengan sifat yang naqis. Itu akan terhilang, dinafikan. Tidak mungkin. Mustahil bagi Allah disifati dengan sifat yang cacat. Jadi ini jelas walaupun tak ada nas yang sharih. Sementara Salafi tidak macam tu, kerana menurut mereka menafikan atau menetapkan adalah harus dengan dalil, meskipun itu sifat kekurangan sekalipun. Jadi kalau menurut Salafi, dia kata menafikan sifat kekurangan tu dia kena tengok kalau ada dalil maka tak ada masalah untuk mengadakan atau menetapkan sifat tersebut. Ini adalah wajah khilaf di antara kita dengan mereka. Bagi Ahlussunnah, kaedah umum penetapan sifat memang harus melalui nas Al-Quran dan Sunnah. Jadi bagi Ahlussunnah Jamaah, kita nak tetapkan sesuatu mesti ada nas Al-Quran dan Sunnah dan ijma' salaf. Sementara kaitan penafian sifat dari Allah juga tergantung dari nas. Jadi bila kita nak menafikan sifat dari Allah juga tergantung pada nas. Artinya jika ada nas yang menafikan, maka dinafikan. Dan jika tidak ada, maka tidak dinafikan. Iaitu akan tetapi khusus sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan tasbih atau tidak layak bagi Allah seperti jisim, mempunyai anggota tubuh atau jarihah harus dinafikan. Dalam Ahlussunnah Jamaah harus dinafikan. Meski tidak ada nasnya secara khusus, kerana yang demikian bertentangan dengan dalil akli yang qat'i. Kerana dia bertentangan dengan dalil akli yang qat'i dan dalil tanzih secara umum. Jadi dia tak kadang kalau akal tak boleh menerima perkara tersebut, maka kita tak boleh. Seperti Allahu nurus samawati wal ardh. Jadi ayat zahir dia Allah itu adalah nur, cahaya langit dan bumi. Kalau orang jadi zahiri 100%, Quran dah kata Allah itu cahaya. Berarti aku duk tengok lampu matahari, bukanlah nak kata matahari itu Tuhan, tapi cahaya itu itulah Tuhan. Sebab Allah kata Allahu nurus samawati wal ardh. Itu betul ke tak betul? Tak betul. Takkan kita nak kata cahaya itu Tuhan? Itu tak betul. Padahal Quran Allahu nurus samawati wal ardh. Ini yang disebut oleh Imam As-Sanusi rahimahullah, yang mana termasuk asbabul kufri wal bid'ah adalah tidak adanya ilmu lughah yang qawiyah dan memahami ilmu akal yang pasti, sehingga kan dia tergelincir dalam mentafsir Al-Quran dengan cara yang batil. Ini dan dinukil oleh Syekh Nawawi Al-Jawi dalam kitabnya, iaitu syarah beliau terhadap Ummul Barahil. Okey. Lalu dinafikan meski tidak ada nas, kerana secara dalil tanzih secara umum. Okay. Dan itu adalah nas atau dalil tanzih secara umum. Jadi apa? Dalil akli yang qat'i ini boleh dianggap sebagai nas itu sendiri. Ini yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Ma'arij Al-Quds, bahawa iaitu syarak itu adalah syarak itu adalah wahyu daripada kharij, daripada luar, sedangkan akal adalah wahyu minad dakhil. So, dia adalah anugerah Allah untuk manusia mengetahui perkara yang hak. Itu maksud dia.
Oleh kerana itu ahli sunnah mengembalikan ayat mutasyabihat kepada ayat muhkamat dan bukan sebaliknya. Sebab itu ahli sunnah wal jamaah mengembalikan ayat mutasyabihat kepada ayat muhkamat dan bukan sebaliknya. Imam Ibn Katsir berkata, "Faman radda ma ishtabaha alaihi ila al-wadihi minhu wa hakama muhkamahu ala mutasyabihihi indahu faqad ihtada. Wa man akasa in akasa." Iaitu apa? Barang siapa, Imam Ibn Katsir kata, barang siapa yang mengembalikan yang mutasyabihat kepada yang jelas dari Al-Quran dan muhkamat atau muhkam dibuat sebagai hakim atas mutasyabihat, maka dia mendapatkan jalan hidayah, jalan yang benar. Barang siapa yang membalikkan, maka dia sebaliknya, iaitu berada dalam kesesatan. Bukan muhkamat ke mutasyabih. Tapi mutasyabih dikembalikan kepada muhkamat. Dan tidak demikian bagi salafi. Ringkasnya, dalam akidah mereka, jika sifat itu datang dari syariat, maka mereka menetapkannya. Dan jika tidak ada penafian, maka mereka tidak menafikannya. Meski itu sifat kekurangan, tashbih dan lain-lain. Okay. Dr. Saleh Fawzan Al-Fawzan di kalangan kelompok salafi dalam penolakannya kepada Syekh Ali As-Sabuni yang merupakan ahli sunnah wal jamaah, dia berkata, faqauluhu tanazzuhu atau tanazzaha anil jismiyati wa syakli wa surati hadha laisa min madhabis salaf. Disampaikan kata macam ni. Iaitu Allah SWT kata-kata yang mengatakan, kata-kata dia, iaitu mengatakan bahawa Allah ini disucikan atau bersih dari jisim, syakal, bentuk, surah, dia bukanlah termasuk madhab salaf. Fahum yanfauna, dia kata ini laisa min madhabis salaf, bukan termasuk mazhab salaf. Fahum yanfauna ma nafahu Allah, mereka menafikan apa yang dinafikan oleh Allah an nafsihi, dari zatnya sendiri atau dari dirinya sendiri. Walam yurid nafyal jismi wa syakli, dan tidak datang penafian jisim dan syakl. Jadi dia sampai Allah ini menafikan, iaitu apa? Yanfauna ma nafahu Allah an nafsihi walam yurid nafyal jisim wa syakl. Jadi apa, dia Allah tidak menafikan jisim dan syakl terhadap zatnya. Sampai macam tu. Lebih menghairankan lagi pernyataan Imam Ibn Baz, termasuk mufti salafi. Summa dzakara As-Sabuni hadahullahu tanzihallahi subhanahu anil jismi wal hadaqati was simakhi wal lisani wal hanjarati wa hadha laysa bi madhhabi ahli sunnati bal huwa min aqwali ahli al-kalamil mazmum wa taqallufihim, fa inna ahla sunnati la yanfauna 'anillahi illa ma nafahu an nafsihi aw nafahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa la yusbituna lahu illa ma asbatahu li nafsihi wa asbatahu lahu rasuluh. Lalu kemudian As-Sabuni menyebutkan, semoga Allah memberinya hidayah tentang mentanzihkan Allah Subhanahu wa taala dari jisim, kelompok mata, telinga, lubang telinga, lidah, kerongkong iaitu jalan makan. Dan ini bukan mazhab ahli sunnah, tetapi ialah ucapan ahli kalam yang tercela dan mereka yang keterlaluan. Ahli sunnah tidak menafikan dari Allah kecuali yang dinafikan dari dirinya sendiri atau dinafikan oleh Rasulullah SAW, dan tidak menetapkan bagi Allah kecuali Allah yang Allah tetapkan baginya dan Rasulnya SAW menetapkan baginya. Ini adalah kalam-kalam Syekh Abdullah bin Baz, iaitu mufti Saudi. Hadirin wa hadirat hafizakumullah, Syekh Al-Kubaisi dalam kitab As-Sifat Al-Qabariyah inda Ahli Sunnah wal Jamaah, apa dia kata? Iaitu alasannya selain bertentangan dengan akal yang bersih, juga bertentangan dengan ayat Al-Quran. Jadi kenapa kita membersihkan Allah daripada segala sifat kekurangan, iaitu apa? Laisa kamisi syai'un wa huwas samiul basir. Iaitu apa? Tidak ada sesuatu yang menyamai Allah. Dia adalah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi Allah ini menafikan tashbih. Laisa kamisi syai'un, dipanggil dengan tanzih. Lalu wa huwa samiul alim wa huwa samiul basir. Lalu dia memberi gambaran, mata dia memberi tahu kepada kita, mengisbatkan dua sifat yang wajib kita imani, iaitu Allah ada sifat sama dan basar. Lalu dia kata walam yakul lahu kufuwan ahad, iaitu tidak ada sesuatu pun yang membandinginya, adalah termasuk dalil
Dan disebut lagi Allah adalah ahad, dan sifat ini menafikan jisim kerana jisim adalah murakkab atau tersusun dari dua perkara. Jadi Allah itu esa, dan sifat ini menafikan jisim kerana jisim adalah murakkab yang tersusun dari dua perkara. Dan sifat makhluk berupa jisim sudah ternafikan dari ayat ini meski tidak secara sarih. Jadi walam yakul lahu kufuwan ahad ini dah seolah-olah menafikan jisim bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian jadikan sekutu-kutu dalam ibadah bagi Allah sementara kalian mengetahuinya. Boleh buka dalam surah Al-Baqarah ayat 22. Ketiga ayat di atas menafikan mentashbihkan Allah dengan makhluk dan jisim. Imam Ibn Taymiyah berkata, wa haula'il ayatu innama yadlulna ala intifa'it tajsim wa tashbih. Ayat-ayat itu menunjukkan sepinya tajsim dan tashbih bagi Allah. Boleh buka dalam kitab Majmu' Fatawa Ibn Taymiyah. Dia sendiri mengikrarkan bahawa ayat ini digunakan untuk menafikan jisim dan juga tashbih. Okey. Padahal jisim tak pernah ada nas-nasnya dari Al-Quran. Jadi macam mana dia boleh kata macam tu? Padahal nas dia tak ada. Ini yang nak dibincangkan. Mahupun as-sunnah. Inilah salah satu hujah ulama mengatakan bahawa Ibn Taymiyah bukan mujassim, atau beliau tidak kukuh dengan pendapat atau akidah dia. Maksud dia apa? Ada yang kata dia bukan mujassim. Ada yang kata tak, dia itu tak kukuh. Maksud dia kita tak boleh nak confirm. Pendapat dia boleh berubah-ubah. So, kita tak tahu yang mana datang dulu, yang mana datang akhir pun kita nak susah. Ke dia itu dalam keadaan mujassimah lepas tu bertaubat, atau dia dalam keadaan ahli sunnah lalu jadi mujassimah, kita pun tak tahu. Oleh sebab itu dia kata kita tak sure. Sebab kalam dia saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Akidah salafi di atas juga bertentangan dengan akidah ulama salaf. Dan pendapat golongan Wahabiyah atau Salafi yang disebutkan tadi, iaitu mula kaul Saleh Fauzan Al-Fauzan, bin Baz dan lain-lain, ini jelas-jelas bertentangan dengan ulama salafus salih sendiri. Contohnya seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Apa dia kata? Wa kadzalika Allahu takallama kaifa syaa min ghairi ay yaqula bi jawfin wala famin wala syafatain wala lisanin. Begitu juga Allah berkalam dengan apa yang dia kehendaki, dengan tanpa berkalam, dengan lubang, dengan mulut, dua bibir dan juga lidah. Boleh buka dalam kitab Ar-Radd 'ala al-Jahmiyah. Mengapa Imam Ahmad menafikan lisan, mulut, lubang mulut, padahal hal-hal tersebut tidak dinafikan oleh Allah? Imam Abu Hanifah berkata, wa huwa syai'un la kal asya' wa ma'na syai' isbatuhu bila jismin wala jawhasin wa jawharin wala jawharin wala aradin. Allah adalah suatu yang tidak tersusun daripada suatu yang lain. Pengertian suatu adalah menetapkannya tanpa jisim, jauhar tidak boleh terbahagi, dan sifat yang menyentuh yang lain. Imam Asy-Syafi'i berkata, wa'lamu annal bariyah ta'ala laysa bijauharin wala jismin wala aradin. Ketahuilah bahawa Allah Al-Bari tidak berupa jauhar, jisim dan sifat. Ini dikata dalam kitab Fiqh Al-Akbar. Ketahuilah, iaitu Allah SWT bukanlah jauhar, bukan berjisim, juga bukan aurat, bukan arad. Maaf. Abu Ya'la Al-Hambali menyebut pula dalam kitab Al-Mu'tamad fil Mu'taqad, dia berkata, wala yajuzu alaihi al-haddu wala nihayatu wala qablu wala bu'du wala tahtu wala ba'du wala tahtu wala qudamu wala khalfu li annaha sifatun lam yarid asy-syar'u biha wa hiya sifatun tujibul makan. Iaitu apa? Tidak boleh bagi Allah sifat yad, iaitu batas dekat, sifat had, iaitu batas dekat, ujung, sebelum, sesudah, di bawah, di depan dan belakang, kerana semua itu adalah sifat yang tidak datang dari syarak, dan itu adalah sifat yang memahamkan tempat bagi Allah. Boleh buka dalam Ta'liqus Saif As-Saqir, karangan atau susunan, iaitu Syekh Zahid Al-Khawsari rahimahullah. Kemudian jika salaf, jika salafi hanya menafikan apa yang dinafikan oleh Allah dengan nas, spesifiknya kurang. Jadi tashbih atau sifat makhluk, maka seharusnya mereka tidak menafikan Allah daripada sifat sakit yang pernah kita bahas.
lapar, haus, makan, minum dan lain-lain kerana ketiadaan nas yang menafikan itu. Lalu semua. Lalu beranikah mereka? Berani ke mereka kata macam tu? Dinafikan. Boleh dibayangkan jika penafian sifat kekurangan dan tashbih dari Allah semuanya memerlukan nas khusus, maka berapa kira-kira nas yang diperlukan? Pasti akan sangat tidak terhitung. Ini masalah dia. So, ini kita kena tanya. Yang terakhir, beranikah ulama salafi kukuh atas pendapatnya bahawa tidak menafikan kecuali jika itu dinafikan oleh Allah? Apa yang dikatakan oleh bin Bas. Fa'ulima bidzalika anna Allah Subhanahu wa ta'ala lam yamrad wa lam yaju' wa innama arada subhanahu min dzalika hassal ibadi ala iyadatil maridi wa itamil ja'i. Baik, boleh pula bin Bas mentakwil iaitu hadis qudsi yang mengatakan seolah-olah Allah SWT sakit. Dia boleh pula dia takwil. Mengapa Imam Ibn Bas tidak kukuh? Maksud dia tidak konsisten, iaitu dengan pendapatnya. Kenapa dia tidak konsisten? Dan maka di mana nas-nas yang menafikan yang dinafikan oleh Allah, maka tidak beranikah meletakkan sifat sakit? Mana? Tak nampak pun, tak ada pun. Biasanya setelah itu salafi berhujah, bukankah dikatakan bahawa kaif adalah majhul sebagaimana ucapan Imam Malik? Maka boleh kami jawab, maksud kita boleh jawab dia balik, kita berhujah. Pertama, salafi salah dalam memahami ucapan Imam Malik tersebut. Selain juga ucapan Imam Malik dengan teks seperti itu adalah syaz atau lemah, yang mana telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Yang kedua, salafi sebenarnya menyamakan atau mentashbihkan sifat Allah dengan hamba-Nya. Perbezaan hanya pada kaifiahnya saja. So kalau macam tu, dia kena katalah Allah ada sifat sakit, cuma sakit Allah tak sama dengan manusia. Seperti halnya mereka kata Allah ada sifat yad, tapi yad Allah tak sama dengan yad manusia. Samalah. Boleh ke tak? Berani ke tak? Terbukti mereka tak pula kata macam tu. Kerana sifat sakit itu adalah naqis. Dan mereka pun terpaksa menggunakan sifat tersebut. Okey. Ini boleh kita cek dan boleh baca dalam pernyataan Imam Az-Zahabi dan lain-lain. Okey, sekian saja dari pembahasan tentang masalah Allah SWT wajib dinafikan daripada segala sifat-sifat kekurangan. Lalu menafikan lazim sifat, ini saya rasa tak perlu baca. Ini boleh adik-adik semua baca sendiri. Boleh baca, senang je. Lalu menuju tajsim dan tashbih. Ini juga insya-Allah adik-adik boleh baca, kita lompat sebab nanti tak khatam. Okey, sekarang batalnya dua kaedah isbat. Sekejap. Okey, dah bolehlah. Batalnya dua kaedah isbat. Al-qawlu fi ba'di sifat kal-qawli fi ba'di. Iaitu pembicaraan sebahagian sifat adalah sama seperti sebahagian yang lain. Iaitu dengan pernyataan ini Imam Ibn Taymiyah memperlakukan seluruh sifat-sifat Allah dalam satu kaedah atau metod. Bagi dia sifat Allah ini ada satu metod. Artinya jika Allah disifatkan kudrah, iradah, ilmun, sama dan kalam serta diberlakukan sebagaimana yang makna zahir atau hakikatnya, maka sifat mahabbah Allah, ridha, ghadab, istiwa, iyad, kaf, wajah dan lain-lain harus diberlakukan sama. Jelasnya Imam Ibn Taymiyah yang membahagi sifat menjadi maknawiyah iaitu akliyah dengan ainiyah iaitu khabariyah, semuanya harus diberlakukan sama iaitu sebagaimana zahir lughawinya. Dengan kaedah ini pula salafi yang mewarisi pemikiran Ibn Taymiyah mengkritik iaitu Asy'ariyah kerana telah menetapkan sifat ma'ani 7. Dia entahlah kenapa disiarkan sifat ma'ani sebagaimana zahir atau hakikatnya, tetapi untuk sifat yang lain iaitu khabariyah tidak demikian. Macam saya katalah, dia tetapkan yad, tapi kenapa tak tetapkan sama? Dia tetapkan sama, kenapa tak tetapkan yad sekali? Yang mana yad Allah berbeza dengan yad manusia. Macam sama Allah berbeza dengan sama manusia. Itu pertanyaannya. Dan benar bahawa ulama ahli sunnah termasuk Hanabilah membahagi atau membezakan sifat-sifat Allah antara yang khabariyah, mutasyabihat dan yang selainnya. Dan telah lalu penjelasannya. Pernyataan Ibn Taymiyah di atas tidak boleh dibenarkan dengan alasan. Jadi apa yang Ibn Taymiyah kata dekat sini tak boleh dibenarkan dengan alasan pertama. Sifat ghairu khabariyah atau sifat akhliyah seperti sama, basar, kalam, ilmu dan lain-lain ditetapkan dengan dalil nakli.
kena faham. Iaitu sifat sama, basar, kalam, dia ditetapkan dengan dalil nakli dan juga dalil nakli. Akli dan nakli. Dan juga akli. Hal ini berbeza dengan sifat khabariyah. Berbeza dengan sifat khabariyah yang hanya dengan dalil nakli saja. Sifat khabariyah hanya ditetapkan dengan dalil nakli. Dan ini disepakati oleh majoriti ulama. Yang kedua, sifat yang ditetapkan dengan dalil nakli dan akli, logik akal, berbeza dengan sifat yang hanya ditetapkan dengan dalil akli. Perbezaannya adalah sifat yang didukung dengan dalil akli, kandungan sifatnya memang dimaksudkan dan dituju. Bahkan kadang terdapat perintah beriman dengannya. Wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Itu contoh dia. Yang kedua adalah wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Lalu bal yadahu. Okey, dua ayat ini menunjukkan bahawa sifat basar dan sifat ilmu benar-benar mengisyaratkan supaya diimani. Begitu juga dengan sifat iradah, sama iradah, sama qudrah dan lain-lain. Okay. Sedangkan sifat-sifat khabariyah kebanyakan disebutkan oleh Allah saat membicarakan infak. Keadaan berjalannya perahu Nabi dan Nabi Nuh dan lain-lain, dan tidak nas untuk dituju atau dimaksud. Contoh dia apa? Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Tapi dua yad Allah dibuka, memberikan infak sesukanya. Seperti dalam kitab, dalam surah Al-Maidah muka surat 6 ayat 64. Dan juga tajri bi ayunina jazaan liman kafur liman kana kufira. Itu apa? Perahu itu berjalan dengan perhatian kami sebagai balasan bagi mereka yang kufur. Ringkasnya, sifat akliyah disampaikan dengan asal atau dituju secara langsung. Sementara sifat khabariyah tidak macam tu. Tidak demikian. Jadi dia masih perlu ada pembahasan secara ilmu balaghah dan lain-lain untuk memahaminya. Atau yang dipanggil dengan isti'arah dan lain-lain. Ya, hadirin wa hadirat, hafizakumullah. Yang ketiga, al-asma al-husna. Nama-nama Allah yang indah tidak dikeluarkan dari sifat khabariyah. Dan kebanyakan justru dari sifat bukan khabariyah, akliyah. Jadi asma al-husna tidak dikeluarkan dari sifat khabariyah. Dan kebanyakan justru dari sifat yang bukan khabariyah, iaitu sifat akliyah. Dan ini menambah kuatnya perbezaan antara keduanya. Tidak ada sama Allah yang bernama Makir. Contoh dia kenapa tidak ada asma Allah Al-Makiru. Padahal makar Allah. Contoh dia. Mustawi, iaitu istiwa. Kenapa tak sebut? Dan 99 nama Allah tak ada sebut mustawi. Nazil dari kata nuzul. Nazalallah, contoh dia. Yanzilullah. Mustahzi', istihza', yastahzi'u dan lain-lain. Al-Ghazali dalam kitab Al-Iqtisad fi I'tiqad membahas masalah ini dengan bagus dan mengembalikan asma-asma Allah kepada sifat-sifat Allah yang akliyah. Sebab itu asma-asma Allah, itu al-asmaul husna, adalah sifat, adalah nama-nama yang mana sesuai dengan dalil yang dipanggil dengan dalil akli. Yang keempat, terjadinya khilaf antara takwil dan tafwid. Jadi ada khilaf antara takwil dengan tafwid dalam sifat khabariyah dalam lingkungan Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan termasuk salaf, dan tidak demikian adanya dalam sifat bukan khabariyah, iaitu akliyah. Ini tanda-tanda kuat adanya perbezaan antara keduanya. Hadirin wa hadirat hafizakumullah. Yang kelima, sifat bukan khabariyah atau akliyah selain ditetapkan dengan dalil akli seperti hayat, kudrah dan lain-lain, juga ditetapkan dengan dalil nakli yang qat'i sehingga pengingkarnya menjadi kafir. Sedangkan sifat khabariyah dalilnya ada yang qat'i, urutnya mutawatir datangnya, tetapi zanni dalalahnya yang ditunjukkan masih bersifat prasangka, atau zanni urutnya ahad dan dalalahnya. Oleh kerana itu tidak boleh dihukumi kufur pengingkar sifat khabariyah saat tidak dimaksudkan sebagaimana zahirnya. Yang keenam, sifat-sifat bukan khabariyah atau akliyah kembali kepada makna. Seperti kudrah, iradah, sama dan seterusnya. Sehingga saat dimaksudkan zahir dan hakikatnya, maka tidak akan jatuh dalam tashbih kerana itu hanya hakikat. Dan hakikat yang disandarkan kepada Allah berbeza dengan saat disandarkan pada makhluk. Berbeza dengan sifat khabariyah yang jika dimaksudkan pada hakikat atau zahirnya, maka boleh jatuh dalam tashbih.
Dan perbezaan-perbezaan ini maka tidak sebaiknya sifat-sifat Allah diperlakukan sama sebagaimana zahir dan hakikatnya. Kaedah yang kedua, al-qaulu fi sifati kal qaulu fi dzat. Iaitu qaul dalam sifat adalah seperti qaul di dalam zat. Pembicaraan dalam sifat-sifat adalah sama dengan pembicaraan dalam zat. Boleh buka dalam Majmu' Fatawa Ibn Taymiyah. Dengan kaedah ini Imam Taymiyah menetapkan dua kesimpulan, iaitu menetapkan sifat Allah secara hakiki sebagaimana menetapkan zat Allah yang juga secara hakikatnya. Yang kedua, jika kita menetapkan zat Allah serta kita tidak tahu kaifiahnya, maka lebih-lebih kaifiah sifat yang merupakan cabang dari zat. Kaedah ini lemah kerana dua hal. Yang pertama, cara dalam menetapkan sifat khabariyah berbeza dengan sifat bukan khabariyah. Lalu bagaimana boleh menetapkan sifat khabariyah seperti menetapkan zat Allah? Yang kedua, zat tanpa sifat adalah sama. Zat tanpa sifat adalah sama dengan beriman terhadap perkara yang tidak ada atau dengan gambaran seorang yang mu'attil, menghilangkan Allah dari sifat. Beriman terhadap perkara yang tidak ada wujud. Kerana sebenarnya beriman kepada sifat Rabb lah yang boleh membuka hakikat Rabb. Artinya sifatlah yang memperjelas tanda-tanda zat Allah Subhanahu wa taala. Andai tanpa sifat, maka zat dan perkara yang tidak wujud statusnya akan sama. Pengetahuan terhadap sifat yang akan menarik keyakinan kita untuk mengetahui hakikat zat dan membezakannya dengan zat yang lain. Kita kena faham, sifat ilmu, kudrah, iradah, qidam, baqa, wahdaniyah dan seterusnya adalah sifat yang maklum. Akan tetapi zat Allah tidak mungkin difahami oleh akal tanpa mengetahui sifat-sifat tersebut. Maka ketika zat Allah kita sifatkan dengan sifat-sifat tersebut, tentu akan menjadi terjelaskan sebagaimana dari hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Dan kaedah ini tidak mungkin dibalik sebagaimana kaedah yang dipaparkan oleh Ibn Taymiyah, iaitu mengetahui zat Allah terlebih dahulu baru kemudian memahami sifat-sifat Allah. Okey. Mungkin sahaja saat Ibn Taymiyah menjelaskan kaedah tersebut, yang terbayangkan oleh beliau hanya sifat khabariyah saja, iaitu sifat seperti yad, wajah, usbu' dan lain-lain yang memberikan fahaman sebagai sebahagian dari zat Allah. Kemudian setelah itu menjadi konklusi bahawa ketidaktahuan tentang zat Allah menarik ketidaktahuan pada sifat khabariyah. Okey. Dengan demikian, sifat akliyah bukan khabariyah seperti kudrah, hayat dan lain-lain adalah pembimbing bagi kita memahami zat Allah. Ini yang sebenarnya. Supaya kita tidak menyembah dan beriman kepada sesuatu yang seperti tidak ada, iaitu zat tanpa sifat. Kemudian menurut akidah Ibn Taymiyah, bahawa yad, wajah, usbu' dan lain-lain adalah sifat ain, bukan sifat makna. Dan beliau juga membezakan antara sifat dengan zat. Lalu apa zat menurutnya? Tetapi memahami maksud Ibn Taymiyah ini sebenarnya memang tidak mudah. Akan tapi jika memang maksud yang kami tangkap dari beliau, yang kita fahamlah maksud dia mu'alif faham dari beliau, ada seperti yang telah dipaparkan, maka di atas adalah munaqashahnya. Pembahasan ini telah kita bahaskan dalam perkara ini. Okey, sekarang kita nak masuk bahagian sulbul maudhu', iaitu inti daripada pembahasan tentang kitab ini, iaitu dipanggil dengan takwil. Macam mana Ustaz, boleh ke takwil ke tak boleh takwil tu macam mana? Ini kita kena faham. Yang tadi kita dah sebut bahawa mazhab Ahlussunnah wal Jamaah adalah menerima tafwid. Dan ini adalah pendapat salafus salih. Salafus salih bukan isbat seperti apa yang dipilih oleh Ibn Taymiyah dan kawan-kawannya atau murid-muridnya. Dari sini kita boleh tahu bahawa lawan daripada tafwid atau kawan, bukan lawan, gandingan daripada tafwid dipanggil dengan takwil. So apakah itu takwil? Ini kena faham apakah definisi takwil. Yang mana mereka sangat benci dan tidak suka dengan takwil. Takwil adalah manhaj sedikit ulama salaf dan majoriti ulama khalaf. Maksud dia ada ulama salaf yang memilih untuk takwil, yang memilih untuk takwil. Tapi majoriti ulama khalaf mereka semua tak ada. Yang dikritik habis-habisan oleh salafi serta dianggap tahrif dan taktil atau membebaskan Allah dari sifat-sifat zat. Mereka pun menolak semua takwil salaf dengan alasan yang berbeza-beza. Macam-macam alasan dia orang beri ketika mereka membaca atau bari sendiri melakukan takwil. Okay.
Ada yang beralasan kerana sanadnya lemah, ada yang bagi alasan sanadnya lemah. Dan ada pula yang menyebut yang demikian itu tafsir dan bukan takwil. Jadi dia kata ini tafsir bukan takwil. Definisi takwil adalah, jadi kita kena tahu definisi takwil. Apa dia kata? Hamlul lafzi ala khilafi dhahirihi ala sabilil qat'i ma'a bayanil ma'na alladhi yuzannu annahu al-maqsudu min dhalik. Memaksudkan lafaz yang berbeza, dengan zahirnya, dengan jalan pasti serta menjelaskan makna yang disangkakan, bahawa itulah yang dimaksud dari lafaznya. Hamlul lafzi ala khilafi dhahir, menanggungkan lafaz lawan daripada zahir dengan secara pasti ma'abayanil makna, disertakan dengan menjelaskan makna yang dianggap itulah maksud daripada lafaz tersebut. Berarti kata lain adalah memberi definition atau memberi makna yang alternatif. Itu yang dipanggil dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ta'wil. At-ta'wil al-maqbul. Lalu dia sebut at-ta'wil al-maqbul as-sahih wa huwa hamlul lafzi ala ghairi madlulihi al-zahir. Ta'wil yang maqbul dan sahih adalah menanggungkan lafaz pada selain madlulnya yang zahir. Daripadanya ma'a ihtimal hilang serta ihtimalnya padanya dengan dalil yang menguatkan, yang tuduhu, dengan dalil kesana dengan sebab dalil yang menguatkan. Buka al-ihkam. Okey. Lalu Imam At-Tufi Al-Hambali mendefinisikan pula sarful lafzi an zahirihi li dalilin yasiru bihi al-marjuh rajihan. Melarikan atau memalingkan lafaz dari makna zahirnya kerana dalil yang dengannya makna yang marjuh lemah menjadi rajih. Ini pun boleh buka dalam syarah Mukhtasar Ar-Rawh. Mu'i Al-Karni Al-Hambali mendefinisikan pula at-ta'wilu huwa ayyurada bil lafzi ma yukhalifu zahirahu aw huwa sarful lafzi an zahirihi li ma'nan akhar wa huwa fil Qur'ani katsir wa min dhalika ayatus sifati al-muqaddasah wa hiya min al-ayatil mutasyabihat. Iaitu apa dia kata? Takwil adalah memaksudkan lafaz tidak sesuai dengan zahirnya, atau takwil adalah memalingkan lafaz dari zahirnya kerana makna lain. Dan dalam Al-Quran banyak. Dan termasuk darinya adalah ayat sifat yang disucikan dan termasuk dari ayat mutasyabihat. Boleh buka dalam Aqwawil As-Siqat page 48. Contoh takwil yang sahih adalah firman Allah, nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, maka Allah nisyan kepada mereka. Mereka lupa akan Allah dan Allah SWT nisyan. Apakah kita nak kata Allah SWT ini lupa? Memiliki sifat nasi. Kita sebut Allah ada sifat lupa. Mustahil. Kalimat nisyan dalam kalam Arab boleh bermakna ketiadaan pengetahuan dan keadaan bermakna meninggalkan tarakah. Nasiyah maksudnya aku dah lupa lah dia, meninggalkan dia. Anak saya ingatlah dia. So dia lupakan dia maksudnya meninggalkan dia. Sama lah maksudnya. Kalimat nisyan lebih kuat berlaku untuk makna yang pertama daripada makna yang kedua. Kerana ketiadaan pengetahuan itu nisyan. Oleh kerana itu makna pertama adalah makna zahir yang rajih. Okey, sedangkan makna yang kedua adalah makna yang marjuh. Tarakah itu makna yang marjuh. Yang marjuh. Namun kerana kalimat nisyan ini dinisbahkan kepada Allah dan penggunaannya makna yang pertama jelas bertentangan dengan akal dan dalil nakli, maka kita nak kata Allah ini tak tahu. Tak tahu mereka. Fanasyahu, Allah tak tahu mereka. Takkan nak kata demikian. Iaitu ketiadaan pengetahuan. Ini jelas bertentangan dengan akal dan dalil nakli. Dan Allah wa sami'ul wa alim. Allah SWT ini maha mengetahui. Maka makna yang kedua adalah yang dimaksudkan. Bertentangan dengan akal kerana Allah mempunyai sifat kekurangan dan lemah. Bertentangan dengan nakli kerana Allah berfirman wa ma kana rabbuka nasiya. Dan Tuhanmu tidak akan lupa sama sekali. 12:43 sikit lagi. Kita baca sikit lagi. Lalu dia sebut iaitu
Dan beberapa ayat lain yang menunjukkan Allah bersih dari sifat kekurangan dan sama seperti makhluk. Dan qarinah yang memalingkan kalimat nisyan dari dimaknakan dengan makna yang pertama adalah muhalnya jika disandarkan kepada Allah. Kenapa? Kerana takkan Allah diberikan makna yang primer tadi. Makna yang pertama tadi. Dia akan merusak akidah. Contohnya, lazul, dan inilah yang disebut dalam mazhab Asy'ariyah. Yang sebab itulah dikenal bersihkan dalam Asy'ariyah. Adapun jika kemudian muncul soalan bahawa takwil seperti itu sama dengan zahir dari siyak kalam, tuntutan atau tertib kalam, dan yang demikian itu bukan takwil tetapi tafsir, maka dijawab. Kalau dikata tak, ini bukan takwil, ini tafsir, maka dijawab bahawa syarat takwil memang tidak boleh menyelisih siyak kalam. Syarat takwil memang tak boleh menyelisih siyak kalam. Dan bagi kami, silakan saja hal itu dianggap tafsir oleh kalian. Hanya istilah sahaja yang berbeza, tetapi yang jelas sama ada disebut takwil atau tafsir, kedua dia sama saja, iaitu tidak menggunakan makna zahir dari kalimat tersebut. Apakah hendak dikatakan bahawa Allah mempunyai sifat nisyan hakiki? Sangat tidak mungkin. Contohnya, Imam Tabari dia punya kitab tafsir yang berartikan sebagai fi takwil Al-Quran atau fi takwil lah, akan ada perkataan takwil. Mari kita kata itu tafsir Tabari. Maksudnya takwil dengan tafsir ini kadang-kadang memiliki makna yang sama. Cuma ada sebagian ulama yang membezakan dia, tapi menurut mutaqaddimin sama. Takwil ke takwil, tafsir ke takwil ke sama, iaitu bagaimana menginterpret satu ayat sama ada memakai makna yang primer atau menggunakan makna yang sekunder. Maka ini juga jatuh berada dalam yang dipanggil dengan takwil dan tafsir sama je. Kemudian terkait tuduhan bahawa takwil versi Asy'ariyah dilakukan kerana untuk menghindar dari pertentangan antara dasar-dasar akal yang logik dengan nas-nas syar'i yang kemudian memenangkan akal adalah persepsi yang salah. Jika yang demikian adalah nas-nas yang difahami dengan melihat sifat kalam, takwil menurut Asy'ariyah dilakukan untuk menolak pertentangan antara hukum akal yang qat'i dengan makna zahir dari sebagian lafaz saat lafaz tersebut difahami terpisah dari siyak atau kalamnya dan makna balaghah yang terkandung di dalamnya. Okey, ini kena faham. Artinya jika melihat siyak kalam, maka makna zahir nas-nas Al-Quran dan hadis tidak ada yang bertentangan dengan hukum akal yang qat'i. Oleh kerana itu, ulama sepakat bahawa nas-nas Al-Quran atau as-sunnah saat terputus dari siyak kalamnya atau kalimat sebelum dan sesudahnya dan kemudian dilihat dari makna lughat atau makna hakikinya, maka terkadang terlihat ada yang menyelisihi akal yang sahih, menyelisihi muhkamat dari nas-nas Al-Quran dan as-sunnah, dan menyelisihi kaedah-kaedah baku yang ditetapkan dari Al-Quran dan as-sunnah, dan inilah yang disebut dengan nas mutasyabbihat. Dan kita jadi tak konsisten. Okay. Masa contoh lafaz ain, yad, nisyan, sakit dan lain-lain. Jika difahami dari segi lafaznya saja, tanpa melihat siyakul kalam atau qarinah-qarinah, maka itu bertentangan dengan kaedah-kaedah yang di atas saat lafaz-lafaz tersebut disandarkan kepada Allah. Takkan Allah itu memiliki sifat-sifat yang mustahil seperti ini, yang mana tak boleh untuk diterima. Dan di sana ada takwil atau tafwid menurut Asy'ariyah. Oleh sebab itulah terpaksa takwil. Oleh sebab itulah ulama melakukan tafwid. Dan takwil yang sahih tidak akan mengisi mafhum dan maksud dalalah dari nas. Kalau takwil yang sahih tidak akan mengisi mafhum dan maksud dalalah dari nas. Dalam hal ini Murtada Az-Zabidi menjelaskan wa ta'wilu raddu ahadil muhtamilaini ila ma yutabiqu az-zahir. Takwil adalah mengembalikan salah satu dari dua kemungkinan kepada makna yang sesuai zahirnya. Boleh buka dalam Tajul Arus, itu salah satu kitab lugah dia. Hanya sahaja selari zahir tidak melulu tertumpu pada lafaznya saja tanpa melihat pada tertib pembicaraannya atau sifat kalam, tapi boleh saja dengan memahami makna yang dikehendaki dari nas dengan selari sifat kalam dan juga kalam Arab. Oleh sebab itu, ulama Asy'ariyah meletakkan batasan-batasan untuk melakukan takwil. Yang pertama, lafaz yang ditakwil harus sabit dengan nas. Jadi lafaz itu memang ada nas. Yang kedua, lafaz takwil tidak bertentangan dengan usul lugah Arab. Dia kena ikut usul lugah Arab. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan siyak atau runtuhan zahir kalam. Dia tidak boleh bertentangan dengan siyak atau runtuhan zahir kalam.
bahkan selaras munasabah dengan dia. Yang keempat, lafaz yang hendak ditakwil memberikan pengertian menisbatkan kurang atau tasbih kepada Allah. Yang kelima, iaitu takwil memberikan pengertian ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwil yang keenam, takwil tidak boleh bertentangan dengan asal yang sabit, dan di antara yang tidak menetapi syarat ini adalah takwil Ibnu lafaz istiwa dengan istiqrar kerana lafaz istiwa dengan istaqarra kerana istiqrar justru jatuh pada tasbih dengan makhluk. Setelah menetapi syarat-syarat ini, maka takwil tersebut dianggap takwil yang sahih. Jadi tak bolehlah kata semua takwil juga tak. So takwil ini ada yang sahih, ada yang baru sahih. Adapun jika perbezaan takwil, maka itu kerana takwil adalah ijtihadi sehingga tidak terlalu dipersoalkan, dan ini masuk kategori khilafiyah dalam cabang akidah dan bukan usul atau pokok akidah. Metod takwil sebenarnya sudah ada di zaman sahabat. Al-Amidi berkata, wa idza urifa ma'na ta'wil fa huwa maqbulun. Aku qawli astaghfirullah li wa lakum. Kita berhenti dekat sini kerana bukan ada lagi tindakan salafi dan ta'wil. Tak, berhenti kat sini kerana apa, ini dah masuk tentang pembuktian beberapa takwil. Okey. Mungkin ada yang bertanya dalam pengajian hari ini. Ada yang tanya ke tak? Okey, sekejap. Kata salafi, kami mengkritik kertas kenyataan Al-Qurani pada takwil wa kullu nasin awhama tashbiha awil hufa warung taksiha, kerana dia menuduh dan memberi waham adalah teks syariat. Lalu mana teks itu yang perlu ditunjukkan? Biadab sekali, padahal yang memberi waham adalah tashbih, adalah akal, bukan teks syariat. Okey. Kena faham macam mana kita nak kata memanglah itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ulama sendiri, bukan hanya Imam Al-Laqani, banyak ulama lain yang menetapkan bahawa ayat tersebut dipanggil dengan ayat mutasyabihat. Kenapa dipanggil ayat mutasyabihat? Dia dah terangkan kerana ayat tersebut tidak dapat diketahui makna yang zahir. Kerana kalau melihat dari segi makna yang zahir, maka dia akan iham kepada sesuatu yang tidak layak kepada Allah SWT. Seperti halnya kita tanya, macam mana dengan hadis qudsi yang saya bacakan semalam? Aku sakit, maritu, hadis qudsi, maritu. Iaitu maritu tu apa? Aku sakit, takkan kita nak kata Allah SWT sakit? Boleh tak nak kata macam tu? Tak boleh. Hadis qudsi ini lafaz dia adalah mengihamkan, memberi waham suatu yang tasbih. Faham? Ini contoh dia. Dan juga naqis, suatu yang cacat. Takkan kita nak tetapkan. Sebab itu orang yang mengatakan ini adalah kurang ajar ataupun biadab dan lain-lain, menunjukkan bahawa mereka tidak faham kaedah-kaedah dalam usul. Kaedah dalam usul. Ini kena faham. Kerana zahir ayat itu yang memberi makna tashbih, mengihamkan kepada makna tashbih. So kalau melihat dari segi makna muawwal dia atau makna yang lain, maka tak semestinya tashbih. Contoh dia, yadullahi fawqa aydihim, kuasa Allah lebih kuasa, lebih tinggi daripada kuasa mereka. Ini bukan mengihamkan pada perkara yang naqis. Tak. Mengihamkan pada makna yang tashbih. Tak. Justru makna dia jelas. Contoh dia. Okey. Adakah takwil itu juga memalingkan makna ayat mutasyabihat ke ayat yang muhkamat? Maksud memalingkan makna itu apa? Kalau yang dimaksud daripada soalan ini, sarful makna ila muhkamat, contoh dia muhkamat, laisa kamisi syai'un, Allah SWT tidak sama dengan makhluk sama sekali. Wa huwa samiul basir, dialah maha mendengar lagi maha melihat. Sarful makna, memalingkan makna daripada makna yad yang memiliki makna jawarah, dipalingkan kepada muhkamat yang tidak boleh, tidak menerima tasbih. Maka dipalingkan kepada makna yadullahi fawqa aydihim dengan makna qudratullah atau kekuasaan Allah lebih tinggi dari kuasaan mereka. Maka takwil yang seperti ini, ya betul lah malingkan makna ayat mutasyabihat ke ayat yang muhkamat dari segi
makna dia. Kerana ada ayat muhkamat yang menentukan lebih tinggi dari dia sehingga ayat tersebut mutasyabihat. Dan kita kena tahu, kalau dia kata tak boleh menerima mutasyabihat tersebut, ini muhkamat kerana sifat Allah, maka rujuklah kalam ulama dan salafus soleh yang telah kami nukil pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Okey, soalan lain? Ada? Tak ada? Kalau tak ada, mungkin sekian saja pengajian kita pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa besok. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.